Hadis 1501. Siapa nak mulakan? Boleh? Okey, sila. Ya. Baik, kita masih dalam tajuk bab zuhud dan wara'. Babuz zuhdi wal wara'i. Ini bab zuhud dan wara'. Baik. Sekarang hadis 1501. Ini menyebut tentang zuhud. Okey, 1501 catatkan hadis sah. Matan diperintah memelihara batas-batas Allah. Jangan sampai melanggar. Jangan sampai terlanggar. Hukum wajib. Kerana bab ni, hadis ni berkaitan dengan bab zuhud, ya, bab zuhud. Maka elok kita tengok balik kedudukan hadisnya. Hadis ini dari Sahal bin Sa'ad. Ia berkata, telah datang oleh seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dia berkata, dullani ala amalin iza amaltu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Wahai Rasulullah, tunjukkan aku satu amalan. Apabila aku amalkan dia, Allah cinta kepadaku dan manusia pun cinta kepadaku. Kata lelaki ini, ya. Faqala, lalu sabdanya, izhad fid dunya. Zuhudlah pada dunia, yuhibbakallah. Allah akan cinta kepadamu. Wazhad, dan zuhudlah bima indan nas, pada apa yang di sisi manusia. Yuhibbakan nas, manusia akan cinta kepadamu, akan suka kepadamu. Jadi dalam hadis ini, hadis yang berdarjat hasan, darjat hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya. Kalau kita mengambil pelajaran ini untuk mendapatkan cinta Allah dan cinta kepada manusia, jalannya ialah zuhud. Seorang yang ingin dicintai oleh Allah, maka hendaklah yang mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Di antara larang-larangan itu ialah gila terhadap kehidupan dunia dan lupa kepada akhirat. Sedangkan seseorang yang ingin dicintai oleh orang lain, maka hendaklah ia jangan rakus dan tamak dalam mencari harta sehingga merampas hak orang lain. Tapi hendaklah ia sentiasa menghormati hak-hak dan milik orang lain. Ya, itulah
ya, pahaman daripada zuhud. Artinya kalau kita ya mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, itu artinya mendapat kecintaan Allah. Dan kalau nak mendapat cinta manusia, ya, kita jangan tamak, jangan rakus kepada hak orang lain. Jadi orang akan suka. Ya. Tapi kalau kita sampai melakukan ya perkara-perkara seperti merampas hak orang lain, ya, itu tidak akan membawa kepada kesenangan manusia. Atau ya, bahasa lain kita katakan begini. Ya, kita ya mana jangan panjang tangan, contoh. Mana kalau kita pergi rumah orang, ya, walaupun ada pada mana benda-benda, barang-barang yang ada pada rumah seseorang itu, ya, kita ya tidak mencurinya, kita tidak mengambilnya, ya, dan kita ya lebih baik kita memujinya, ya. Itu akan membawa kepada kesenangan manusia, ya. Jangan kita mengutuk, jangan kita mencuri, ya. Ini tidak akan membawa kepada kesenangan manusia. Bertambah jauh atau tidak senang manusia kepada kita. Inilah pengertian zuhud, ya. Kita kena jaga diri, ya. Jaga diri kita, ya, jangan kita maknanya sampai mengambil ya hak orang lain. Itu akan membawa kepada zuhud diri kita, atau istilah lain kita ya zuhud kepada manusia ni kita menjauhi hak dia. Jangan kita ambil hak dia, jauhi hak dia. Artinya di situ akan ada zuhud pada kita, ya. Siapa yang akan senang seandainya seseorang itu bila datang ke rumah, ya, panjang tangan, ya, nampak sesuatu, ya, dicurinya. Masuk dalam rumah, tak kira rumah sahabat, rumah saudara, rumah ya kenalan, ya. Bila datang rumah dia, ya, nampak sesuatu, ya, kita pun curi dia, sehingga tuan rumah tadi ketahuan kehilangan sesuatu barang. Jadi tidak baiklah. Maknanya hal ini tidak ada zuhud pada kita. Sebab itu cantik apa yang disebut oleh Nabi, ya, terhadap seorang lelaki yang bertanya tadi. Lelaki itu nak minta kecintaan Allah, nak minta kecintaan manusia. Macam mana? Itu Nabi ajar, ya. Jadi kenalah kalau kita menjauhi, ya. Kalau pada Allah kita menjauhi yang haram, ya. Kita mendapatkan yang halal. Kalau kepada manusia kita jaga diri, jangan mengambil hak mereka, ya. Macam itulah caranya. Jadi ini yang dikatakan zuhud, ya, tafsiran zuhud. Baik, 1502, ya, 1502, siapa nak baca? Nak baca buka mic, ya. Mic tu buka. Okey, sila. Ya. Catatkan 1502 hadis sah. Matan diperintah berbakti, dalam braket menjaga diri dari melanggar
batas-batas Allah. Hukum wajib. Baik. Dalam hadis ini pun masih dikatakan dalam golongan zuhud. yakni Nabi SAW bersabda, Innallaha yuhibbul abdat taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Sesungguhnya Allah suka kepada hambanya yang bertakwa. Yang keduanya al-ghani, yang kaya. Yang ketiga al-khafi, yang tersembunyi. Apa maksudnya? Seorang hamba yang beriman kepada Allah serta kaya dan suka mendermakan harta kekayaannya dengan cara bersembunyi-sembunyi, maka ia adalah orang yang dicintai oleh Allah. Dia punya harta, dia suka menderma, suka buat kebajikan, tapi dia tidak menunjuk-nunjuk, dan tidak mengharapkan imbalan daripada apa yang didermakan itu. Inilah hamba yang mendapat cinta kepada Allah Ta'ala. So apa? Dia mengharapkan ganjaran dari Allah, bukan nak mengharapkan ganjaran daripada manusia. Jadi kalau dari riak kita berderma, kita bersedekah, kita riak, apa jadinya? Batal lah pahala kita. Baik, lagi 1503. Siapa nak baca? Buka mic yang nak baca buka mic. Tak buka mic tak keluar suara. Kalau merah tu bermakna tutup mic tu. Okey, sila. Ya. Catatkan hadis 1503, hadis sah. Matan, dianjurkan kita meninggalkan sesuatu yang tidak penting. Hukum lil irsyad. Lil irsyad ni untuk pimpinan ya. Hadis menerangkan daripada Nabi katanya, min husni islamil mar'i tarkuhu mala ya'nihi. Di antara kebagusan Islam seseorang itu ialah meninggalkan apa yang tidak berguna pada dirinya. Maksudnya seorang Muslim yang baik ialah orang Muslim yang tidak suka melakukan hal-hal yang merugikan dirinya. Jika ia tidak dapat berbuat baik, lebih baik dia diam. Jadi sebaik-baik Islam itulah dia. Kalau benda yang tidak berguna untuk dirinya, maknanya lebih baik dia tinggalkan dia. Contohnya, peringkat-peringkat umur kita mungkin setengahnya lainlah dia minat Contohnya, dia ada perlawanan bola. Di tempat kita ada perlawanan bola.
maka ya, kita pun berpusu-pusu untuk datang. Jadi bila kita rasa peringkat kita ni tak minat hal-hal main-main macam tu, contoh ya, kita tinggalkan dia ya, itu adalah lebih baik daripada kita ya membuang masa ya berjam-jam di situ ya, bagi kita tidak ada faedahnya, tidak ada pentingnya buat kita, kita tinggalkan. Itu adalah dorongan hadis yang dimaksudkan ini ya. Jadi lebih baik kita tinggalkan dia, apa sajalah ya, berbentuk perkara-perkara yang begitu lara ya, sia-sia bagi kita. Lebih baik kita tinggalkan. Itu adalah baik ya. Tapi kalau minat, terkadang tak boleh nak buat apa ya. Minat ni kadang bahaya juga. Kadang minat ni ya sampai membawa kepada ya umur tua pun ya, kalau benda dah jadi satu minat ya, dah jadi nadi dalam kehidupan dia, susah dia nak tinggalkan ya. Jadi maka ya, perkara yang sedemikian kalau kita boleh meninggalkannya ya, itu adalah baik buat kita. Tapi kalau tak, kita terdorong juga ya, maka ya bermakna kita sudah kalah ya, sudah kalah ataupun tewas dengan ya iman kita. Contoh ya, misalnya kata seorang itu ya minat ya menyanyi, minat berkaraoke daripada muda, sampai kepada membawa minat tu kepada tua. Bayangkanlah ya, mana ada tempat karaoke contohnya, dia pun pergi sana ya, dia pun pergi tunjukkan bakat masing-masing. Padahal ya, kadang dipikir-pikir, rumah dah kata pergi, kubur dah kata mari ya, tapi masih juga ya nak sama dengan ya anak-anak muda yang masih alfa ataupun leka. Jadi ya, hal ini kena ambil ingatanlah. Hadis ini memberitahu ya, sebaik-baik Islam seseorang itu, dia kena tinggalkan, lawan apa yang tidak ya, tidak berguna buat dia. Baik ya, kita sambung lagi hadis yang ke 1504. Okey, siapa nak sambung? Mic kena buka kan, siapa nak baca? Siapa nak baca? Silakan. Mic tutup ya, kalau tak bersuara tu mic tutup lah tu. Tengok merah, merah tutup. Dari Ya, catatkan hadis 1504, hadis sah. Matan, dianjurkan manusia menjaga soal makan, minum yang akan memenuhi perutnya. Hukum lil irsyad. Lil irsyad ni untuk pimpinan ya. Hadis ini daripada Miqdam bin Ma'di Karibah. Ya. Ma'di Karibah ni ya, dua perkataan atau dua
nama yang digandingkan. Satu Ma'di, satu Karibah. Jadi Ma'di Karibah. Ya. Nah, orang-orang kita pun kadang suka mencantumkan nama-nama. Ya, mak dengan ayah. Ya. Kalau ya contohnya ya, dia punya bapa dia Mazlan, mak dia Rohani, lalu dia dapat anak sulung, dia pun cantumkanlah nama mak dengan nama ya, nama bapa dengan nama ibu dia. Ya. Jadi dia dapat anak sulung lelaki, namakanlah ia Mazro. Mazro. Jadi Mazro daripada perkataan Mazlan dengan Rohani. Ya. Tu dikatakan macam Ma'di Karibah. Ya, dua perkataan yang bercantum. Ya. Ya. Macam ya, Arnab campur kambing. Jadi Arkam. Ya. Dicantumkan. Ya. Macam itulah. Ya. Dia kadang nama cantum ni kadang ada nama baik, kadang dia jadi tak baik. Ya. Jadi jangan suka buat nama-nama cantum macam tu. Ya. Dan di sini salah satu daripadanya ialah Ma'di Karibah, Hadrol Maut. Itu dua perkataan yang dicantum. Hadrol Maut contohnya, nama tempat tu. Ya. Hadro dengan maut. Ya. Mana kehadiran mati. Atau hadir mati. Baik, kita ya. Ayolah. Hadrol Maut tu daripada nama tempat. Tapi hadir mati. Hadir mati. Tapi sedap ya. Nama tempat ya, Hadrol Maut. Tak mungkin mungkin asal makanan tu daripada sana kot. Macam dia kadang ada restoran apa ni Iraq ya. Dia memang makanan Iraq ya. Apakah dalam hadis ini menerangkan mamala ibnu Adam wi'an syarron min batnihi ya. Seseorang anak Adam tidak memenuhi suatu isi lebih jahat ya. Lebih jahat daripada isi perutnya, mengisi perutnya. Apa maksudnya ni ya? Jadi seseorang manusia ni yang mengisi perutnya dengan hal yang haram, berarti ia telah mengisi pocketnya dengan cara yang sangat jahat. Kerana mengisi perut dengan cara yang haram itu berarti membekali dirinya dengan neraka. Itu dikatakan sejahat-jahat anak Adam. Ya, mengisi perutnya dengan perkara-perkara yang jahat. Ya. Ini ya satu pengertian yang kita boleh ambil. Yang dimaksudkan ialah ya kita memenuhi perut kita ialah dengan jalan makanan-makanan yang bukan halal. Ya, terkadang ya orang-orang kita ini dia tidak terasa geli, jijik ya. Bila makan di restoran-restoran bukan muslim. Ya. Walaupun dia menyediakan makanan-makanan yang ya dipikirkan sama seperti makanan Melayu contohnya. Tapi ya hakikatnya ya restoran itu tidak menjamin halal. Ya. Jadi kalau kita boleh menjaga diri daripada itu adalah lagi baik. Ya, jangan ke situ sebab kalau ada pilihan lain. Ya, ada pilihan lain kita kena cari pilihan lain. Ya.
Sebab kita tidak tahu macam mana minyak yang digunakan, ayam yang dia potong, sama ada sembelih ataupun tidak, kita tak tahu. Tapi hakikatnya kalau dia bukan Muslim, dia tidak akan menggunakan ayam sembelihan Muslim. Dia akan gunakan ayam yang dia sendiri peletup atau dia sendiri potong. Jadi kita kena berjaga-jagalah. Kita sendiri kena jaga. Sebab mereka ni tak kisah. Engkau nak datang nak makan, order nak makan, dia tak ada masalah. Dia siapkan. Dia bukan salah. Oh, tak ada, restoran ni tidak ada tanda halal. Orang Islam tak peduli. Makan juga, ramai orang-orang bertudung. Makan kat situ. Padahal tidak ada halalnya. Tanda halalnya tidak ada. Jadi kita berebut-rebut ke situ. Salah siapa? Salah kita. Pihak restoran tidak salah. Engkau datang nak makan, dia akan sediakan. Pihak restoran tidak salah. Salah pihak restoran ni kalau dia meletakkan tanda halal tetapi dia menyediakan makanan tidak halal. Barulah restoran ini dianggap sebagai salah dalam segi undang-undang dan boleh diambil tindakan. Tapi kalau restoran tu tak meletakkan tanda halal, kita sendiri yang nak makan, tak ada salahnya. Dia tak ada salah. Takkan dia nak halau. Itulah. Maknanya kita kena jaga-jagalah sebab benda yang nak datang ke perut kita. Perut kita ni diibaratkan sebagai apa ya? Iaitu sesuatu, mana Muslim ni, Islam ni, Islam tu mana dah berserah. Muslim tu tandanya penyerah. Muslimin mana orang yang berserah diri. Jadi kita punya perut juga ni kadang, kalau kita dah biasakan dengan yang halal, kalau kita masukkan benda yang bukan halal, maka dia akan otomatik dia akan merasa loya ataupun dia akan merasa sakit perut, tidak akan menerima. Tidak akan menerima, dia akan keluarkan. Dia akan bersihkan. Itu. Mana dia sendiri pun tak nak terima. Macam tu. Jadi kalau kita seandainya sakit perut, buang-buang air dan sebagainya, terkadang itu adalah pembersih. Dia nak bersihkan kerana kita ada makan yang tidak tidak halal ataupun tidak disenangi oleh perut itu. Jadi itu adalah pembersihan. Jadi kita kena redalah supaya kita lebih berhati-hati. Macam tu. Ibaratlah kita punya gigi. Gigi. Kalau seandainya kita terselit apa-apa yang di luar daripada selain daripada yang ada pada mulut kita, maka lidah ni tidak akan senang. Dia akan ke situ saja untuk membuang apa yang terselit tadi. Lidah tu tidak akan diam. Nak membuang apa yang terselit tu. Ibaratnya macam tu. Ini artinya, kalau ada benda-benda yang tidak disenangi oleh perut, kadang perut juga dia akan menolak. Menolaknya dengan kita pertama kita muntah. Kedua, kalau tak muntah kita akan sakit perut untuk membuang air. Banyak kita buang, itu tanda kita nak dibersihkan, nak bersihkan semula. Sebab itu di sini amat cantik untuk dijadikan sebagai pengajaran buat kita. Itu di situ hukumnya lil irsyad, mana untuk pimpinan. Baik, lagi hadis selanjutnya berapa tadi? 1505. Okey. Okey, silakan siapa nak baca. Berulang-ulang pun tak apa.
Siapa tu? Saya Ustaz. Silakan. Ya. Hmm. Baik, catatkan. Hadis 1505. Hadis sah. Matan dianjurkan secepat mungkin menjaga jangan sampai berbuat salah, kemudian letak dash, keliru, baik dalam perkataan, perbuatan dan tulisan. Dan sebagainya. Nabi bersabda, kullu bani Adam khata'un. Katanya, tiap-tiap bani Adam ini, ia adalah bersalah. Hukum belum lagi, okay. Hukum berusaha. Sama juga wajib. Tiap-tiap bani Adam adalah khata', maknanya bersalah. Wa khairul khata'in, dan sebagai orang yang bersalah at-tawwabun, orang-orang yang banyak bertaubat. Jadi artinya, kalau dikatakan bani Adam, tak ada tak salah. Kecuali para rasul yang dikatakan oleh Allah Ta'ala sebagai golongan maksum. Mana rasul ni digolongkan maksum. Maksum ni mana terpelihara dosa daripada yang mana sekarang atau akan datang. Allah telah memberikan keampunan untuk Rasul. Liyaghfira lakallahu zamba. Apa tu ayat tu? Surah Al-Fatih. Surah Al-Fatih, surah Muhammad. Allah mengampunkan dosamu ya Muhammad, yang sekarang ataupun yang akan datang, yang kemudian ataupun yang akan datang. Jadi itu para rasul. Jadi manusia ni yang lain, dia akan melakukan kesalahan. Jadi segenap manusia tidak ada yang luput dari berbuat keliru. Dan kekeliruan itu boleh hapus apabila seorang bertaubat dan mohon ampun kepada Allah. Kerana itu manusia yang paling baik ialah manusia yang gemar bertaubat dan mohon ampun kepada Allah. Baik kesalahan yang dilakukan itu dengan sengaja ataupun kerana khilaf. Jadi artinya sentiasa mohon atau menyebut istighfar, ataupun menyebut istighfar, itu adalah kalimah yang baik. Sebab itu Nabi SAW dia minta ampun satu hari, dan bertaubat kepada Allah lebih daripada sab'ina marrah, 70 kali. Jadi Nabi sendiri mengucapkan perkataan astagfirullah ni mudah di mulutnya.
Jadi kita juga jangan lupa bahawa ringankan mulut. Suka menyebut astagfirullah. Misal kata kita lupa astagfirullahaladzim. Kita lupa. Jadi sebutan tu mudah keluar daripada mulut kita. Kalau lepas solat tu, yang biasa-biasa Nabi ucapkan astagfirullah tu 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Tapi kita boleh buat lebih kalau kita mahu. Terutama dalam keadaan wabak sekarang ini. Eloklah kita baca lebih. Lebih berapa nak baca? Kita buat 100 kali tiap-tiap lepas solat. Bacalah astagfirullah tu. Tak payah al-azim, sampai astagfirullah saja. Astagfirullah, baca 100 kali. Lepas tu barulah wirid subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, wirid lah. Tapi istighfar tu baca. Kerana apa? Ia banyak kelebihan dia. Kalau musim wabak, ia boleh menghindarkan diri daripada terkena wabak. Dan dia juga menghapuskan dosa. Dan banyak kelebihannya istighfar ini. Sebab itu sebaik-baik, kata Nabi, sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang banyak bertaubat. Banyak bertaubat. Lagi kita teruskan hadis 1506. Siapa nak baca silakan. Siapa nak baca? Ini untuk penutup tu penutup tajuk tadi. Bab mengenai tentang zuhud dan warak. Siapa nak baca? Silakan. Okey, sila. Ya. Baik, 1506 catatkan hadis boleh dipakai. Matan, dianjurkan berdiam dan tidak turut campur dalam hal-hal yang kurang perlu. Hukum lil irsyad. Hadis ini adalah di antara hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak. Jadi, di hadis ini diriwayatkan Baihaqi dan katanya sanadnya dhaif dan mensahihkan dan memauqufkan daripada perkataan Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim tu yang dalam Al-Quran itu surah Luqman. Tapi ayat ini, hadis ini bukan hadis. Yang ada dalam Quran tu tak ada. Ini kata nukilan perkataan Luqman Al-Hakim. Jadi dengan sanad katanya hadis ini sanad lemah. Tapi ada yang mensahihkan, mengesahkan dia tu mauquf. Maknanya bolehlah
jadikan sebagai satu amalan dalam bab akhlak. Apa artinya? Apa pengertiannya? As-samtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu. Ya, diam itu ya adalah hikmah, ataupun satu kebijaksanaan. Hikmah. Diam itu satu kebijaksanaan, atau kita sebut hikmah. Dan sedikit katanya yang melakukannya. Ya. Janganlah jadi orang yang langsung pendiam, ya, yang tidak mau ya menegur siapa, ya. Itu bukan tujuan ayat ini atau tujuan hadis ini. Tujuan hadis ini ialah diam adalah suatu hal yang sangat baik dan berguna bagi manusia. Tetapi manusia yang mau melakukannya, katanya, sikap seperti ini sangat sedikit. Sebab ya, yang dimaksudkan ialah ya kita ya, suruh berdiam dan tidak masuk campur kalau seandainya hal-hal itu tidak perlu kepada kita. Ya. Kalau benda yang tak perlu kepada kita, eloklah kita diam. Jangan kita masuk campur. Ya. Itu lagi baik. Ya. Misal kata seorang itu, ya, kumpulan itu, ya, tengah, ya, membawang si fulan. Jadi kita rasa tak penting, ya, nak menuduh-nuduh si fulan tu. Bagi kita, ya, tak penting, kita diam je, tak nak masuk campur. Macam itulah bahasanya. Diam itu adalah satu kebijaksanaan. Tapi yang melakukan, kata Nabi, qalil, sedikit. Ya. Baik, ya, sekarang ni kita masuk tajuk lain, ya. Yang dulu kira yang terpuji, akhlak yang terpuji. Sini ya babut tarhibi. Babut tarhibi min masawil akhlaki. Bariskan. Babut tarhibi min masawi, sambung, min masawil akhlaki. Min masawil akhlaki. Atau ringkasannya, bab, ya, berkaitan akhlak yang tercela. Dulu akhlak yang terpuji. Ini akhlak yang tercela. Itu kalau orang kata sifat mahmudah. Sifat mahmudah itu mana sifat-sifat yang terpuji. Kalau yang ni pula dikatakan sifat mazmumah. Mazmumah itu mana yang tercela. Baik, kita boleh teruskan sedikit daripada tajuk ni. Siapa nak baca 1507? Silakan. Satu lagi. 1508. Ya. Baik, catatkan, ya. Hadis 1507 dengan 1508. Hadis boleh dipakai.
Matan diperintah menghilangkan dan menjauhkan diri daripada dengki. Hukum lil irsyad. Semak semula. Nabi bersabda, "Iyakum wal hasad." Mana jauhilah oleh kamu sekalian daripada dan hasad, iaitu hasad itu mendengki. Fa'inal hasada, maka sesungguhnya hasad iaitu dengki, yakulul hasanat, ia memakan akan kebaikan-kebaikan. Ya, kama ta'kulun nar al-khatobah. Ya, seperti atau sebagaimana api memakan hatob, kayu bakar. Ya, kayu bakar. Nah, macam mana ya kita lihat ya kayu-kayu bakar yang kering. Kalau kena api, apa jadi? Ya, habis, terbakar. Macam itulah ya kedengkian. Dengki ini akan membakar kebaikan-kebaikan yang lain. Ya. Sebab itu kalau dapat hindarkan daripada ya sifat dengki ini. Ya. Dengki ada dibolehkan kalau dengki itu tengok orang tu pandai, kita pun nak jadi pandai. Macam si Fulan tu. Macam itu dengki yang dibenarkan. Tapi kalau dengki dengan niat nak merosakkan, itu dengki yang tercela. Semana yang dimasukkan di sini. Ya, dengki ni ya, menyebabkan kita jiwa tak tenteram. Jiwa kita sentiasa sakit. Orang yang didengki makin lama makin mulia. Orang yang didengki makin lama makin senang. Makin bahagia. Ya, kita yang dengki ni, yang mendengki ni sentiasa jiwa kita tidak senang dan tidak tenteram. Sebab itu kadang ingin nak melepaskan diri itu daripada kedengkian. Sebab itu bacalah. Nabi suruh baca 3 kul ya selepas maghrib dan 3 kul ya baca selepas subuh. Kalau nak ditambah lagi 3 kul sebelum tidur. Bukankah 3 kul tu sudah jadi satu kelengkapan perlindungan? Min syarri hasidin iza hasad, kan dah ada kat situ. Min syarri hasidin iza hasad, daripada orang yang berdengki apabila dia berdengki. Jadi bila kita berlindung dengan Allah Ta'ala dengan ayat itu, artinya ya, orang memang dengki, tak putus-putus nak dengki. Kita ya senang dia dengki, kita susah pun dia dengki, dan macam-macam lah. Kita buat baik orang dengki, buat jahat lagi orang dengki. Jadi artinya ya, kita minta perlindungan dengan Allah Ta'ala supaya apa? Ya, supaya dia tidak melaksanakan kedengkian. Bila dia nak melakukan kedengkian tadi, mana dia patah balik? Tak jadi. Macam tu. Itu kerana apa? Kerana kita berlindung dengan kalimah Allah. Ya, terkadang Nabi ajarkan kalimah-kalimah tu bukan main baik-baik, bagus-bagus. Tapi kita ni terkadang terpesona dengan orang-orang lain yang mengajarkan. Kalimah itu tidak ada pun dianjurkan oleh Nabi. Ya. Kalimah itu terkadang bukan doa, dia kata doa. Ya. Jadi kalau nak berlindung dengan sihir dan sebagainya, ya, bacalah ya surah Namli ya, yang surah Sabah ya. Cerita tentang Nabi Sulaiman
Ya, dengan innahu min Sulaiman, bismillahirrahmanirrahim. Dia baca tu, ya, kononnya dapat menghilangkan daripada sihir. Tengok, mana ayat itu kaitan dengan sihir? Mana ada daripada Nabi yang mengajarkan kalimah itu untuk perlindungan sihir? Kalau kita baca tafsiran itu adalah muka surat ataupun permulaan surat Nabi Sulaiman kepada Siti Balqis, kepada Balqis dengan memulakan Bismillahirrahmanirrahim. Nak menunjukkan kita juga boleh menghantar surat kepada orang yang bukan Islam dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana contoh Nabi Sulaiman hantar surat kepada Balqis. Ayat itu, dijadikan kononnya boleh melindungi daripada sihir. Terpesona kita. Padahal Nabi sendiri dah mengajarkan dalam Quran pun selalu kita baca. Dalam 3 kul tu kan ada perkataan, ya, perkataan berlindung daripada apa? Sihir dah ada. Min syarrin nafasati fil uqad. Daripada kejahatan peniup-peniup dalam simpulan. Itu apa? Itu ahli sihir. Dah ada perlindungan kat situ. Nabi dulu banyak, ya, nak katakan banyak ayat-ayat perlindungan. Tapi bila dia turun 3 kul ni, Nabi, ya, lebih kuat mengamalkan 3 kul daripada perlindungan yang lain. Jadi kita jangan terpesona, ya, dengan kata-kata itu. Bila dah orang ajar ayat tu, kita pun kita lupa. Ya, lupa bahawa 3 kul tu dah melengkapi. Cuba tengok, ya, dalam surah Al-Alaq tu. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, katakanlah ya Muhammad, aku berlindung dengan Tuhan yang menciptakan suasana, ya, subuh. Min syarri ma khalaq. Ya, min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang ia telah ciptakan. Wa min syarrin nafasati fil uqad. Ya, daripada kejahatan peniup-peniup dalam simpulan. Ya, dalam buhul atau simpulan. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan daripada kejahatan orang yang berdengki apabila dia melakukan kedengkian. Ya, ayat itu pun sudah lengkap berkaitan dengan, ya, berlindung daripada kejahatan. Ya. Min syarri ma khalaq, kan dah di situ dah melengkapi juga daripada kejahatan apa yang ia ciptakan, Allah ciptakan. Ya. Kita berlindung daripada itu. Ya. Jadi kita tak yakin, yakin yang orang ajar macam itu. Sebenarnya itu bukan doa, dia kata doa. Innahu min Sulaiman, bismillahirrahmanirrahim contohnya. Itu doa, kan pelik. Ya. Padahal itu hanya cerita mengenai muka surat, permulaan surat Nabi Sulaiman. Lagi satu, siapa nak kaya? Siapa nak jadi kaya? Amalkan doa Nabi Sulaiman. Ya. Suruh amalkan doa Nabi Sulaiman. Ya Allah, berilah aku satu kerajaan yang tidak ada kerajaan di alam ini. Wah, masing-masing pun nak mengamalkan doa ni untuk jadi kaya. Faham ke tidak? Doa itu doa khususiah kepada Nabi Sulaiman. Kalau Nabi SAW, ya, boleh baca doa tu, Nabi akan berdoa dengan doa itu. Dan Nabi akan diberikan kerajaan besar macam mana Nabi Sulaiman. Tapi doa itu hanya khusus kepada Nabi Sulaiman. Allah bagi satu kerajaan yang tak ada lagi di alam ini, yaitu kerajaan Nabi Sulaiman. Mana ada kerajaan yang memerintah manusia, jin sekali diperintah pada satu raja, iaitu Nabi Sulaiman jadi raja. Ya? Binatang-binatang pun dapat didengar kata-katanya oleh Nabi Sulaiman. Ada kerajaan yang hebat macam Nabi Sulaiman? Tak ada. Yang kita nak berdoa dengan doa itu, apa hal? Apa sal? Doa tu doa khususiah namanya. Ya. Nanti ada orang ajar lagi,
kun fayakun. Innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Bila kun tu niatkan untuk apa-apa. Kemudian baru fayakun. Ya. Ini kalau kita faham tafsiran dia, kita nak jadi Tuhan ke? Ya, ini permainan syaitan ni. Ya. Permainan iblis supaya kita jadikan Quran ni sebagai sihir. Kun itu ialah kata Allah. Maka sungguh tidak lain apabila Allah nak mengendaki sesuatu, lalu dia akan berkata kun. Jadilah. Fayakun tu mana lalu jadi. Apa yang dikehendaki Allah lalu jadi. Yang kita nak gunakan bahasa kun tu, ya kenapa kita nak jadi Tuhan ke? Tu soalannya. Ya. Jangan main-main, jangan salah guna. Ya. Itu dikatakan di sini. Maknanya bila ia mengenai tentang hasad saja dalam tajuk kita tadi ini, hasad saja. Ya, hasad, kedengkian. Ya, maka kita pun lupa bahawa ada ayat yang berkaitan sebagai berlindung daripada orang yang hasad. Tapi syaratnya kita sendiri janganlah hasad. Jangan dengki. Kita kalau boleh buang sifat kedengkian kita. Sebab sakit jiwa kita ni kalau kita dengki. Tak tenang. Kemudian kita berlindunglah supaya orang jangan hasad pada kita. Itu doa pada 3 kul tu. Bacalah kata Nabi 3 kul wallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu binnas. Lepas maghrib 3 kali, lepas subuh 3 kali, kalau nak tambah sebelum tidur 3 kali. InsyaAllah ia akan jadi perlindungan tetap kepada seseorang. Baik, sampai situ untuk sebagai pembukaan tajuk ya. Akan datang kita sambung lagi tajuk yang berkaitan dengan mengenai akhlak yang tercela ya. Baik, itu sudah dengan doa sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar wa ja'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.